Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman bertemankan rakan tugas Hafiz Rosli. Semalam ada beberapa perkara penting telah pun berlaku dan kami di Awal Pagi akan kupaskan mengenai perkara tersebut satu persatu. Ada 3 perkara utama sebenarnya, Hafizi. Yang pertamanya adalah perkembangan politik tanah air negara. Yang keduanya adalah berkenaan kes COVID-19 yang semakin meningkat di negeri Bawah Bayu, Sabah. Dan yang ketiganya adalah pengumuman daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai pakej rancangan ekonomi yang baru diperuntukkan bernilai 10 bilion ringgit yang mensasarkan kepada beberapa golongan untuk memastikan bahawa ekonomi negara dan juga rakyat dapat berkembang dan bangkit semula akibat daripada krisis COVID-19 ini. Dan mungkin kita akan boleh mulakan dengan sedikit perkembangan di muka-muka hadapan akhbar, apa yang menjadi tajuk utama. Ada 2 perkara, ada 3 perkara ini yang menghiasi muka hadapan akhbar berita tempatan ini. Apa ceritanya, Fizi? Kita akan ambil beberapa muka hadapan akhbar. Pertama adalah kita ambil melihat kepada berita harian. Anda boleh saksikan di paparan skrin anda sekarang, iaitu terpampang begitu besar sekali melihat kepada 10 bilion ringgit untuk kita prihatin dan dikodkan kata-kata daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu pengumuman ini menandakan Kerajaan Perikatan Nasional mendengar rintihan suara saudara-saudari sekalian dan kerajaan cuba sedaya upaya membantu rakyat menghadapi detik sukar ini. Apa yang perlu ialah sebuah kerajaan stabil dan teguh. Ini adalah penting supaya lebih banyak inisiatif memulihkan ekonomi dan juga membantu rakyat dapat dilaksanakan. Dan turut dinyatakan juga ini antara pecahan-pecahan yang mudah untuk anda saksikan. Pecahan-pecahan daripada 10 bilion ringgit yang telah pun di allocation ataupun diloketkan dalam 10 bilion ringgit itu 600 juta melibatkan geran khas prihatin, iaitu ia akan memanfaatkan 200,000 peniaga mikro dan ia dibuka kepada peniaga mikro berdaftar atau memegang lesen SSM atau PBT sehingga 31 Ogos 2020. Permohonan dibuka mulai 10 Oktober hingga 31 Oktober 2020 dan baran dibuat mulai 25 November nanti. Sementara itu 7 bilion ringgit lagi telah pun diperuntukkan untuk bantuan prihatin nasional 2.0, iaitu bakal memanfaatkan 10.6 juta penerima. Saya pasti rata-rata semua rakyat Malaysia semalam yang menerima, mereka yang menerima manfaat begitu teruja, begitu gembira melihat kepada perkabaran ini. Okey, dari mana ini berita yang juga anda perlu lihat, iaitu isi rumah B40 akan menerima RM1,000. Bujang B40 akan menerima RM500, isi rumah M40 akan menerima RM600, bujang M40 akan menerima RM300 dan bayaran 2 ansuran akhir Oktober dan awal Januari 2021. Fizi T20 dia tak dapatlah untuk bagi bantuan prihatin nasional 2.0 ni. Dan seterusnya sikit lagi, 2.4 bilion ringgit telah pun diperuntukkan bagi program subsidi upah 2.0 yang bakal memanfaatkan 1.3 juta pekerja, dan untuk majikan masih terjejas pengurangan pendapatan minimum 30% sejak PKPP dan RM600 sebulan setiap pekerja, maksimum 200 pekerja dalam 3 bulan. Permohonan dibuka 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020. Apapun perinciannya yang boleh dapat saksikan di esrawani.com dan juga di paparan dada-dada akhbar yang lain juga, Fizi. Ya, dan dalam masa yang sama mengenai COVID-19 yang semakin meningkat di Sabah, Hafizi pada Buletin Awani pukul 7 pagi tadi telah membincangkan bersama dengan pakar kesihatan awam mengenai bagaimana indikator kes COVID-19 yang semakin meningkat di Sabah ini mampu mengganggu gugat perjalanan pilihan raya negeri di Sabah yang akan berlangsung dalam masa 3 hari lagi. Anda boleh saksikan butirannya yang akan kami bawakan di Buletin Awani seterusnya, pecahan. Dan juga Hafizi, mungkin ada sedikit yang Hafizi ingat apa Dr. Malina Osman menyatakan pada sebentar tadi? Baik, apa yang kata daripada Profesor Madya Dr. Malina Osman tadi melihat kepada pola peningkatan kes di negara kita sejak beberapa minggu yang lalu, kata beliau membimbangkan, masih lagi mungkin belum lagi capai ke tahap kritikal tapi membimbangkan. Dan jelas beliau mungkin kerajaan perlu dari segi mengkaji semula dan juga dari segi meneliti semula keperluan sama ada perlu mengetatkan ataupun perlu melaksanakan PKPP secara temko ataupun secara pentadbiran di beberapa kawasan yang didapati terdapatnya penularan dalam kawasan itu, dan ini harus dikaji semula dan juga diteliti oleh kerajaan. Dalam masa yang sama kita juga menyentuh mengenai seorang ahli politik yang telah pun dijangkiti ketika kempen di Sabah itu, dan kata Profesor Madya Dr. Malina, dan ia
boleh berkemungkinan ataupun dia berkemungkinan disebabkan oleh mungkin ada ketidakpatuhan di situ, sama ada daripada ahli politik itu ataupun mahupun daripada rakyat-rakyat ataupun masyarakat. Apabila kita berjumpa dengan masyarakat, mungkin masyarakat ada tidak mengenakan pelitup muka dan sebagainya, dan ia harus diteliti semula oleh penguatkuasa dari segi penguatkuasaan di sana untuk mengetatkan lagi penguatkuasaan, kerana ia boleh menjejaskan ataupun ia bakal menjejas sekiranya dia tidak dikawal, ia boleh menjejaskan, mungkin boleh dikatakan wujud kluster-kluster baru, dan ini yang kita tidak mahu yang berlaku di Sabah melihat kepada kempen dan juga melihat kepada pilihan raya nanti. Ya, dan semalam juga ada kluster baru di Sabah, menjadikan keseluruhannya adalah 8 kluster, 9 kluster Udin baru ditambah dan 8 kluster berada di Sabah, dan ini memberi kebimbangan kepada 1.2 juta rakyat Sabah yang akan mengundi pada 26 September ini, pada hari Sabtu ini, yang mana kalau kita saksikan walaupun dengan persediaan Kementerian Kesihatan Malaysia membawa masuk mesin-mesin ventilator dan juga peralatan PPE di sekitar hospital KKM di Sabah, tapi dalam masa yang sama juga sekiranya ketidakpatuhan SOP ini akan mengundang lebih banyak kluster baru muncul di Sabah. Okey, dalam masa yang sama kita nak pergi kepada muka akhbar hadapan The Star, yang memang jelas terpampang dua individu tokoh politik tanah air negara, iaitu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan Presiden PKR, yang mana semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan satu sidang media dakwaan bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti menghampiri 2/3 yang sekaligus katanya akan dapat membuat kerajaan baru ataupun membentuk kerajaan baru dengan menggunakan gabungan baru serta kesepakatan yang baru. Dan perkara inilah yang kami mahu bincangkan bersama-sama dengan dua penganalisis politik yang kami bawakan kepada anda untuk pagi ini untuk melihat perkembangan politik tanah air negara ini. Yang pertamanya adalah kita mempunyai geostrategis, iaitu saudara Azmi Hassan yang merupakan seorang penalisis politik juga, dan yang keduanya berada di talian telefon bersama kami adalah Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang merupakan penalisis politik USM untuk melihat perkembangan politik tanah air negara, apa yang akan berlaku selepas ini dan bagaimana sentimen rakyat. Dan pertama sekali mungkin saya nak bertanyakan kepada saudara Azmi Hassan. Saudara Azmi, kalau kita melihat perkembangan politik tanah air negara ini, adakah perkara ini sudah dijangka ia akan berlaku ataupun sebaliknya? Baik, mungkin. Okey, nampaknya kita mempunyai masalah audio dengan saudara Azmi, tapi kita boleh pergi kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian terlebih dahulu. Adakah perkara yang berlaku dalam politik tanah air negara ini sudah dijangka, Dr. Siva? Ya, selamat pagi. Bagi saya, kalau kita lihat perkara ini boleh kita jangkakan akan berlaku memandangkan kerajaan hanya mempunyai majoriti yang terlalu tipis sehingga memungkinkan pihak pesaing mengemukakan apa saja cadangan dan juga berusaha untuk meraih sokongan dalam percaturan politik mereka. Ini juga merupakan sebahagian daripada proses pendemokrasian yang kita amalkan. Kebebasan diberikan kepada mana-mana pihak, khususnya kepada pemimpin yang merasakan mempunyai kewibawaan untuk mencari angka, apatah lagi dalam konteks negara kita. Politik angka sebenarnya menyumbang kepada proses perkembangan politik tanah air. Dan kita ingin melihat sejauh mana dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan mempunyai sokongan majoriti ini boleh kita percayai, kerana semalam bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah melakukan kenyataan yang sama mempunyai majoriti pada tahun 2008 yang unitnya pada September 2008 dan kali ini pada September 2020 juga. Bagi saya, sebagai seorang pemimpin yang telah begitu lama berkecimpung dalam politik hampir 38 tahun dan pernah melakukan perkara yang sama, sudah pasti untuk kali kedua ataupun ketiga, keempat ini beliau perlu berhati-hati kerana ia juga akan mempengaruhi reputasi serta kredibiliti beliau. Cumanya yang dipersoalkan adalah satu, sama ada apa yang dilakukan itu adalah berdasarkan kepada perlembagaan di bawah perkara 43/3 yang sebenarnya memberikan ruang kepada Perdana Menteri sendiri untuk meletakkan jawatan ataupun
menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Tetapi apa yang berlaku semalam adalah kenyataan itu keluar daripada beliau sendiri menyatakan bahawa beliau mempunyai angka yang cukup dan meyakinkan untuk menempuhkan kerajaan baru. Ia juga menimbulkan dilema kerana mereka yang dikatakan akan bersama beliau adakah mempunyai iltizam yang sama, kerana kelompok itu adakah bersedia untuk bekerja dengan pihak-pihak yang selama ini sentiasa dianggap lawan politik. Yang ketiga, saya rasakan yang perlu juga diadusi adalah masa ketika Yang di-Pertuan Agong kering berada di dalam IGN menerima rawatan serta pilihan negeri Sabah yang sedang berlaku, menyebabkan timbul pelbagai isu apakah ini bersesuaian dengan keadaan semasa. Walaupun mempunyai angka dan meyakinkan sudah pasti masa yang dipilih itu juga penting supaya tidak menjejaskan reputasi dan juga keinginan untuk menubuhkan kerajaan. Perkara yang sama juga telah dilakukan oleh Musa Aman baru-baru ini di negeri Sabah, memberitahu mempunyai angka tetapi akhirnya yang dibawa adalah kepada pembubaran yang saya rasakan turut telah mempengaruhi kredibiliti Musa Aman sendiri. Sepasti Datuk Seri Anwar tidak mahu melalui kedudukan yang sama. Saudara Azmi Hassan, kalau kita nak melihat adakah kita sebenarnya dapat menghidu dari mana peralihan sokongan ahli-ahli parlimen ini? Adakah kita dapat tahu siapa mereka yang kita boleh lihat hin-hinnya terlebih dahulu? Kita boleh tahu siapa mereka ini yang mengalihkan sokongan daripada Perikatan Nasional dan juga menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa beliau mempunyai dokumen yang menyatakan senarai ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau daripada pelbagai parti kali ini. Ya, Saudara Azmi, Saudara Azmi, boleh dengar apa yang kita tadi? Okey, untuk soalan saya. ya. Okey, ya betul. Setakat ini kita masih belum mengetahui siapakah yang berada dalam gabungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dalilnya Datuk Seri Anwar mengatakan tidak mahu mendahului Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Tapi yang menariknya yang kita pasti adalah DAP Amanah iaitu dalam Pakatan Harapan besar kemungkinan dikatakan telah menyatakan sokongan mereka. Tapi yang lebih menarik lagi adalah di mana kedudukan ahli Parlimen Perikatan Nasional dalam hal ini. Dan perkara ini telah dinyatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, itu Presiden UMNO, bahawa beliau tidak mempunyai kuasa untuk menyatakan ahli Parlimen UMNO menyokong gabungan baru ini. Jadi ini adalah dikatakan satu perkembangan yang menarik dan yang terbaru bahawa besar kemungkinan Datuk Asri Anwar sendiri mendapat sokongan daripada ahli Parlimen UMNO itu sendiri. Okey, baiklah, sebenarnya banyak lagi perkara yang kita nak bincangkan mengenai perkembangan politik tanah air negara dan naratif rakyat, sentimen rakyat itu perlu kita ketahui, dan saya akan tanyakan soalan ini kepada kedua-dua pakar dan juga analisis politik kita, tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana setia menonton Awani Pagi yang masih membincangkan mengenai perkembangan politik tanah air negara, dan ia berlaku dalam tempoh yang singkat. Betul. Dan masih lagi kita tidak dapat keluar daripada belenggu politik, perkembangan politik tanah air negara ini. Tapi bersama-sama kami dua orang pakar yang akan bincang mengenai perkara ini, iaitu saudara Azmi Hassan dan juga saudara Siva Murugan Pandian, merupakan penganalisis politik. Tapi terlebih dahulu saya nak bertanya kepada saudara Siva, bagaimana rasanya sentimen rakyat dan juga penerimaan maklumat dalam dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempunyai sokongan majoriti ini? Mungkin Prof Siva boleh terangkan. Saya rasakan penerimaannya adalah bercampur-campur. Sudah pasti kepada penyokong tegar Datuk Seri Anwar yang telah mengikuti proses reformasi 1998 akan merasakan amat gembira dengan keputusan ini. Akhirnya melihat Datuk Seri Anwar telah mempunyai angka yang diidam-idamkan selama ini, kerana beliau sudah menunggu terlalu lama untuk menjadi Perdana Menteri dan juga menubuhkan kerajaan sendiri. Tapi waktu yang sama ada juga pihak yang merasakan gelisah dan geresah dengan keputusan ini, kerana satu, apabila pengumuman itu dibuat tanpa kehadiran kepimpinan parti DAP Amanah, itu juga telah mempengaruhi persepsi ke atas kenyataan yang telah dikeluarkan. Kedua,
ia juga telah mempengaruhi kedudukan ekonomi apabila saham jatuh dan juga melahirkan keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak stabil secara berterusan. Sehingga kita lihat ia berlaku ketika proses pemulihan COVID-19 dan kita melihat bagaimana Perdana Menteri sedang cuba untuk melakukan beberapa anjakan perubahan dan memberikan naratif baru ke atas proses pemulihan tersebut. Tapi tiba-tiba ada satu sentuhan dari sudut politik yang secara berterusan boleh mempengaruhi apa saja pelaksanaan ataupun hasil akhir yang mahu kita lihat daripada proses pemulihan tersebut. Keempat, saya rasakan barangkali lebih baik menunggu sehingga berakhirnya pilihan raya negeri Sabah, tapi dibuat 2-3 hari sebelum pilihan raya negeri Sabah, menyebabkan ada yang menyoal mengapakah yang dilakukan kini, adakah ini berusaha untuk mempengaruhi keputusan di sana kerana kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Lim Guan Im selepas mengatakan bahawa barangkali Syafiq Apral akan menjadi pilihan jika sekiranya mendapat sokongan. Apakah ini adalah usaha untuk keluar daripada kedudukan seperti itu yang boleh mempengaruhi blok sendiri iaitu dalam Pakatan Harapan. Tapi waktu yang sama, ada juga yang melihat ini boleh memberikan simpati yang lebih tinggi ke atas kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dan boleh juga berlaku di sebaliknya iaitu proses pengukuhan ke atas kepimpinan beliau. Baik, kita ingin melihat kepada sidang media yang diadakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam yang saya kira mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Begitu juga dengan rakan sekutu PKR sendiri iaitu DAP, dan ini laporan yang kita ingin kongsikan melihat kepada satu laporan di media iaitu pengumuman Presiden PKR atau Pengumuman Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen untuk membentuk kerajaan baru. Bukan saja mengejutkan lawannya, juga sekutunya dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan M mengatakan bahawa dia diberitahu oleh Anwar mengenai rancangan mengambil alih kerajaan beberapa saat sebelum ahli parlimen Port Dickson itu membuat pengumuman di Hotel Lee Meridian di Kuala Lumpur. Jadi kita ingin melihat kepada adakah garisan antara sahabat dan juga musuh politik ini semakin mengecil serta nipis, serta sokongan antara ahli parlimen kini mungkin dilihat rapuh hanya dalam beberapa mungkin tidak sampai dalam 1 tahun sudah pun bertukar sokongan. Mungkin saudara Azmi boleh memberi ulasan sedikit. Ya, benar sekali. Ketika sidang akhbar itu hanya dikatakan pemain utamanya adalah hanya Datuk Seri Anwar. Tidak ada langsung nampak manifestasi bahawa ada sokongan di belakang itu. Lazimnya apabila satu ahli politik itu mengatakan mereka mempunyai sokongan ahli parlimen, di belakang itu ada ahli parlimen yang menyokongnya, seperti yang berlaku di Sabah dengan Tan Sri Musa Aman baru-baru ini. Jadi bila Lim Guan Eng menyatakan bahawa beliau hanya mengetahui beberapa saat sebelum sidang akhbar ini, timbul kemuskilan sama ada benarkah terdapat sokongan ahli parlimen ataupun ada sesuatu perkara kenapa ianya dilakukan secara tergesa-gesa. Dan bagi saya, jikalau sekutu Datuk Seri Anwar dikatakan timbul kemuskilan, apalagi rakyat yang melihat permainan ataupun rencana politik ini, mereka agak keliru dalam perkara ini. Lebih lagi bila Prof Siva mengatakan dalam keadaan pandemik dan juga pilihan raya Sabah belum lagi selesai, timbul persoalan apakah perkara ini benar-benarnya apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Prof Siva, kalau kita nak melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengesahkan bahawa gabungan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Pejuang itu sendiri melalui Parti Pejuang tidak dalam penyertaan gabungan baharu ini, dan ini menimbulkan persoalan dari mana sokongan yang dinyatakan. Dan kalau kita melihat kepada kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Zahid Hamidi yang menyatakan bahawa beliau tidak ada kuasa untuk menghalang mana-mana ahli parlimen menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita tahu sejarahnya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Ahmad Zahid Hamidi ini mereka mempunyai satu kesepakatan pada tahun 1998 dahulu. Tapi apa indikatornya ketika ini yang boleh kita tafsirkan melalui perkara-perkara ini? Dari mana sokongan? Adakah Perikatan Nasional UMNO itu sendiri akan beberapa ahli UMNO itu boleh menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sekaligus mengganggu-gugat kedudukan kerajaan sekarang? Saya melihat bahawa jika sekiranya kita rujuk atau jadikan mata kaki kepada beberapa kenyataan yang dikeluarkan semalam oleh parti politik, hanya kenyataan Presiden Parti UMNO yang menggambarkan seolah-olah ada sebahagian menyebelahi
Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apakah angka itu cukup untuk membentuk blok baru? Kerana waktu yang sama turut nyatakan Tun Dr. Mahathir tidak bersama dengan blok baru Anwar ini. Dan jika Tun Dr. Mahathir tidak bersama, saya percaya Warisan juga akan buat keputusan yang sama. Apatah lagi Warisan ke-9 kursi dan juga Tun di 6 kursi, 15 kursi itu akan menjadi taruhan. Perikatan Nasional, Bahasa Nasional punya 43 kursi, Bersatu 31, 18 PAS, 18 GPS dan GBS 2. Jadi dalam konteks ini taruhan sebenar adalah dari Parti UMNO sendiri. Yang menjadi dilema atau polemik di sini adalah ketika bersedia untuk bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, Presiden UMNO mengatakan bahawa mereka akan menjadi satu end block bersama-sama menyertai. Tetapi ketika ini kita lihat kenyataan sudah berubah, di mana dikatakan setiap pemimpin mempunyai hak sendiri untuk membuat keputusan sama ada mahu bersama dengan Perikatan Nasional ataupun bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya rasakan angka-angka inilah yang menjadi pilihan. Tetapi waktu yang sama kita juga harus lihat bahawa masalah selama ini adalah ketidakupayaan pemimpin-pemimpin di peringkat parti untuk bekerjasama, khususnya di antara parti kerajaan dan juga parti bakal. Contohnya, adakah pemimpin UMNO yang bersedia untuk keluar ini mahu bekerjasama dengan pemimpin DAP, dan adakah pemimpin DAP sendiri mahu bekerjasama dengan pemimpin UMNO? Kerana selama ini inilah yang dijadikan sebagai kenyataan-kenyataan yang saya rasakan melirukan penyokong parti masing-masing. Bagi DAP, saya rasakan mereka jangkakan adalah keputusan daripada GPS daripada Sarawak yang mahu menyertai, tetapi itu telah ditolak oleh Abang Jo sendiri semalam, dan sekaligus menunjukkan bahawa satu-satunya pilihan yang ada pada Datuk Seri Anwar adalah daripada UMNO. Tetapi bila sudah diumumkan, apakah mereka ini akan masih lagi bersama dengan Datuk Seri Anwar ataupun membuat keputusan U-turn kembali semula kepada status quo? Dan saya percaya ruang masa yang terlalu lama ini, apatah dikatakan bahawa akan berjumpa dengan Tuan Agong dalam jangka masa terdekat, juga membuka ruang kepada pengukuhan kedudukan Tan Sri Muhyiddin. Baik, Saudara Azmi, semalam semasa sidang media, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengumumkan akan mempunyai gabungan baru, katanya kesepakatan baru yang terdiri daripada pelbagai parti politik. Dan adakah ini memberi indikasi bahawa idea yang pernah dilontarkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebuah kerajaan perpaduan tanpa mengenai latar belakang parti, tapi hanya ahli parlimen saja yang boleh direalisasikan? Kerana setakat ini kita tidak tahu siapa sebenarnya di sebalik ataupun yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Ya, benar sekali bahawa seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar, gabungan baru. Tapi bagi saya dalam gabungan baru ini sudah pasti parti DAP berada di dalamnya, Amanah juga berada di dalamnya, tetapi gabungan Parti Sarawak dikatakan telah menyatakan mereka tidak bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar. Jadi seperti yang dikatakan tadi, di mana kedudukan ahli-ahli parlimen UMNO sekarang ini. Kerana kalau mereka berada dalam gabungan Datuk Seri Anwar, maka mereka terpaksa bekerjasama dengan parti DAP umpamanya. Dan berbalik kepada kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid malam itu, saya melihat ini juga dikatakan perang saraf, gerak saraf, bukan daripada pihak UMNO juga. Bukan saja gerak saraf yang timbul daripada Datuk Seri Anwar dengan pengumuman mendapat sokongan ahli parlimen, tapi juga kita dapat membaca bahawa berlaku percaturan strategi politik dari pihak UMNO yang dikatakan menyokong Perikatan Nasional tapi tidak berada dalam gabungan Perikatan Nasional. Jadi di sini dikatakan amat menarik sekali dalam masa mungkin dalam masa tak sampai 24 jam lagi akan lagi berlaku perkembangan terbaru. Tapi hakikatnya bagi saya Datuk Seri Anwar belum menyatakan siapakah di belakang beliau. Selagi tidak dinyatakan, maka timbul tanda tanya kenapakah timing dinyatakan beliau mendapat sokongan itu dilakukan semalam. Prof. Ziva, kalau kita nak melihat kepada ramai sebenarnya selepas pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan mempunyai sokongan, ramai pemimpin-pemimpin juga menyerukan bahawa lebih baik diadakan pilihan raya umum ke-15 dengan kadar segera. Pada pandangan Prof. Ziva, adakah apabila PRU 15 itu diadakan dengan sesegera mungkin, adakah ini akan menjamin bahawa tiada lagi peralihan sokongan dalam ketika penggal
itu berlangsung, penggal sebuah kerajaan itu berlangsung, dan adakah ia akan memberi jaminan bahawa kestabilan politik dalam tanah air negara ini dapat dicapai apabila PRU15 itu dilaksanakan? Saya setuju bahawa pilihan raya umum merupakan salah satu jalan terbaik untuk meleraikan kerumitan yang kita lihat hampir 28 bulan. Barangkali kita juga boleh merujuk kepada kenyataan Perdana Menteri yang lepas mengatakan bahawa pilihan raya umum akan diadakan lebih awal melihat kepada prestasi di pilihan raya negeri Sabah. Malahan jika diadakan pilihan raya umum ke-15 dalam jangka masa dekat adalah menjadi tanggungjawab rakyat sendiri untuk memastikan apakah yang mereka mahukan. Adakah keputusan yang bersifat rasional ataupun emosional, bagaimanakah mandat yang sebenarnya boleh diberikan kepada parti politik supaya kita tidak lagi berhadapan dengan dilema ataupun polemik yang telah berlarutan selama ini sehingga menjadikan kedudukan ekonomi dan juga prestasi untuk melakukan penambahbaikan ke atas keperluan, kemahuan dan juga pemikiran rakyat. Tapi ini tidak menjamin kita tidak akan berhadapan lagi dengan keadaan yang sama kerana kita melihat berlaku perubahan dari segi literasi politik, begitu juga dengan artikulasi dan juga naratif yang cuba dikemukakan oleh pemimpin dan parti politik sehingga boleh kembali kepada keadaan yang sama. Jadi untuk mengelak daripada keadaan yang sama, rakyat ataupun penulis sendiri harus keluar daripada kepompong mereka dan juga memastikan keputusan yang bakal dibuat pada pilihan raya 15 adalah keputusan yang boleh memacu kecemerlangan dan juga membawa satu kelangsungan baru dalam konteks politik arus perdana negara kita. Sudah pasti pemimpin juga harus lebih bertanggungjawab kerana jika kita lihat kepada apa yang telah berlaku beberapa bulan yang lepas, seolah-olah kepentingan ke atas rakyat ditepikan oleh pihak tertentu sehingga memberikan impak kepada rakyat sendiri. Perut rakyat harus diberikan keutamaan dalam konteks pemilihan atau pemakaran ujian. Okey, Prof. Terima kasih banyak Prof. Siva dan juga Saudara Azmi Hassan, kedua-duanya pakar penanalisis politik tanah air negara, membincangkan bersama kami berdua mengenai perkembangan politik tanah air negara yang menggemparkan dan semakin hangat sejak daripada kebelakangan ini bersempena dan juga menjelang kepada PRN Sabah itu sendiri. Okey, Hafizi, saya rasa setakat itu saja Awni Pagi untuk hari ini. Saya Hafiz Zaman. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.